لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana kita berhenti? Kitab yang pertama. Qala kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Jadi bermula kitab yang pertama ialah pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada padanya pada kitab yang pertama ni 7 fasal. Jadi pada kitab yang pertama ni dibahagikan kepada 7 fasal. Setiap satu fasal bersamaan dengan satu anggota. Satu anggota, satu fasal. 7 anggota, 7 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi bermula fasal yang pertama ialah nak menyatakan kepada kita tentang anggota mata. Baiklah. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia mata engkau itu oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Baiklah. Jadi berkatanya al-musannif, ketahuilah olehmu akan bahawasanya mata engkau ini, mata engkau itu, yakni penglihatan mata kita lah. Kan ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Kan jadi naknya penglihatan kita. Kita manusia ni melihat sesuatu dengan mata. Baik. Jadi mata kita ni menjadikan dia mata oleh Allah Ta'ala bagi engkau. Bagi ni maksudnya manfaat.
Dia ibarat ni kita boleh faham manfaat atau mudarat, kan? Dia guna perkataan apa? Kalau guna perkataan bagi, maksudnya manfaat kepada kita. Kalau guna perkataan atas, selalunya maksudnya mudarat ke atas kita. Jadi situlah nak fahamkan maksud ibarat ni. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akan mata kepada kita. Jadi mata ni dikurnia oleh Allah kepada kita, sebenarnya bermanfaat kepada kita. Banyak faedahnya kepada kita. Tak jadi mudarat. Kan, mana ada orang ada mata, tapi mata tu jadi mudarat atas dia. Tak. Kan, kecuali dia pergi salah gunalah. Kan, masa tu baru jadi mudarat. Kan, pergi tengok benda maksiat. Kan, tengok perkara haram. Masa tu jadi mudarat sungguh. Baik. Kerana beberapa faedah, jadi manfaat kepada kita ni, Allah Ta'ala jadikan pada kita mata kerana kegunaan dia untuk kita boleh mengambil beberapa faedah kegunaan mata tersebut. Kita melihat. Jadi apa yang kita lihat tu sangat berfaedah kepada kita. Itulah kerana beberapa faedah. Kan, apa hak kita dia tengok sehari-hari ni, kan, banyaklah faedahnya, kebaikannya, manfaatnya kepada kita. Apa dia beberapa faedah tak sah ni? Yang pertama, yang bangsa akhirah. Kita gunakan penglihatan mata kita untuk melihat sesuatu. Jadi sesuatu yang kita lihat tersebut, kan, ialah boleh manfaat kepada kita tentang perkara-perkara akhirah. Pahala lah maksud dia. Maknanya dapat pahala. Kan, kita tengok hak ni, contoh kita baca Quran, bukan baca, tengok kitab Al-Quran, kan, tengok ayat-ayat Al-Quran, boleh pahala tak? Tu maksud dia. Kan, jadi kalau boleh pahala, manfaat. Orang tak panggil mudarat. Kan, mudarat ni kalau berdosa, kalau dijanjikan dengan azab neraka, tu baru mudarat. Ni boleh pahala. Kan, tu kata ibadat bangsa mata. Ibadat yang kita lakukan dengan anggota mata kita. Itu yang pertama. Tu contohlah. Sagi di bawah tu akan dicerita lagi. Dan yang kedua, apa faedah, apa kegunaan mata tu untuk kita dan bangsa dunia. Bangsa dunia ni hak kerja buat kita. Kita bekerja, kan, yang berkaitan dengan duniawi kita. Nak buat kerja pun, kan, nak kena guna mata juga. Kan, nak melihat pekerjaan yang kita buat tu, perkara yang kita buat tadi tu, kan, nak potong ke, nak kerat ke, kan, nak menukang ke, ikutlah nak apa ke, kan, nak kena guna mata juga. Itu orang panggil bangsa dunia. Faedah juga tu, manfaat juga orang panggil. Jadi itulah dia hikmah Allah Ta'ala menjadikan mata ni kepada kita, untuk nak suruh kita buat apa? Yang pertama, buat amal ibadat, dan yang kedua, untuk kita buat kerja kita, kan.
nak kerja ke apa ke, diberi kepada kitanya mata, boleh gunalah, boleh tengoklah mata nak buat kerja apa tadi. Baik. Maka sekali lagi musannif akan cerita lagi. Maka setengah daripada segala faedahnya faedah mata tadi, yang bangsa akhirah, yang mendatangkan pahala, maksudnya apabila mendatangkan pahala, bermaksud kita buat apa? Kita buat ibadat. Itulah maksud dia. Dan apabila kita buat suatu perkara yang namanya ta'abud ataupun ibadat, taat kita kepada Allah, maka dibalas kita dengan pahala. Baik di antaranya ni nak buat ni, bukan mengaji ambil tahu saja, nak buat, dah tahu, nak diamalkan. Baiklah, apa dia? Misalnya faedah hak bangsa akhirah ni, memandang kepada langit. Kita tengok di atas sana, kita nampak langit. Ni orang panggil dalil lah. Nak buat dalil adanya Tuhan. Selagi depan tu dia akan cerita lagi. Jadi kita contohnya, kita melihat langit dan matahari. Kalau boleh tengok matahari, kita tengok matahari, kan? Dan juga bulan, tengok bulan di malam hari, dan bintang dan lainnya, lain daripada yang tersebut. Pasal apa duk tengok langit? Supaya elak pada kata memandang kepada langit, supaya berdalillah oleh engkau dengan dia, dengan langit dan matahari semua tadi tu, dalilnya atas ada Allah Ta'ala, dalil adanya Allah, kan? Ni kita duk belajar dalam ilmu akidah lah, dalam ilmu usuluddin, kan? Dia suruh kita fikirkan tentang kejadian alam ni. Untuk apa yang kita disuruh supaya fikirkan kejadian alam ni? Atas wujudnya Allah, atas adanya Allah. Ni orang panggil dalil, yang menunjuk di atas adanya Allah, kan? Maknanya adanya alam ni tentu adanya makhluk. Tentu ada adanya alam atau makhluk ni tentulah adanya Tuhan, kan? Mana boleh sesuatu tu dia ada dengan sendiri dia. Dulu kita duk sebut dah, kan? Yang wujud yang ada ni sama ada qadim, sama ada baharu, gitulah, kan? Kalau yang qadim wujudnya sentiasa, tak didahulukan dengan tak ada, tak diakhirikan dengan tak ada. Tu qadim, kan? Tu tertuju kepada Tuhan. Satu lagi benda yang ada ni kita, sekalian alam ini, kan? Adanya kita tu ada permulaan, kan? Ada mula, jadi adakah boleh kita pergi kata kejadian alam ni dia ada dengan tiba-tiba saja, ada dengan tak ada yang menjadikan? Tak ada, kan? Tentu ada yang mengadakan, kan? Yang mengadakan tu, yang menjadikan alam ni Tuhan, yakni Allah. Tu buat dalil tu, kan? Tengok langit, tengok bumi, tengoklah apa pun, kan? Maka tahulah kita adanya Tuhan, kan? Mana ada suatu tiba-tiba ada dengan tiba-tiba saja, kan? Maksudnya dengan tak ada yang menjadikan, tak ada lagu tu. Maka kita mentauhid ataupun kita mengiktiqadkan adanya Tuhan,
Kan, Tuhan yang mengada menjadikan kita ialah Allah. Tu tujuan dia tu. Kan, nak guna dengan mata. Orang panggil dalil bil musyahadah. Kan, dalil dengan melalui cara kita melihat. Kita buat dalil adanya Tuhan. Ni kita dah lihat alam yang wujud ni. Kan? Baik. Dan atas keesaannya, keesaan Allah, atah pada kata atas adanya Allah. Tadi kita buat dalil atas adanya Tuhan. Hak ni pula iya juga. Alam ni juga, kejadian alam, adanya alam ini juga jadi dalil di atas esanya Allah. Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Tu maksud esa Tuhan tu. Kan? Alam ni lah jadi dalil, bukti bahawasanya Tuhan tu esa saja. Tak ada yang menduai bagi Allah. Sebab kalau ada Tuhan selain daripada Allah, takkan boleh ada kita alam ni. Kan? Katalah ada dua Tuhan. Satu Tuhan nak jadikan matahari, satu Tuhan lagi tak mau jadikan matahari. Kan? Lepas tu boleh ada tak matahari tu? Kan? Masa belum ada lagi lah matahari tu, takkan nak boleh ada berebut. Masing-masing ada kudrat belakang. Kan? Masing-masing boleh menjadikan, masing-masing boleh meniadakan. Akibatnya tak boleh ada alam ni. Jadi alam ni jadi bukti Tuhan tu cuma Allah saja. Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Tu guna mata juga. Kan? Tengok alam yang ada ni, kita ni contohnya. Baik, mudah je, tak payah mana. Dan atas kuasanya Allah Ta'ala, kita buat dalil lagi dengan kewujudan kita sekalian alam. Ikutlah langit ke, matahari ke, alam tu. Masiwallah tu alam lah. Kan? Tak kira lah langit ke, matahari ke, bulan, bintang, bumi, dunia yang kita duduk hari ni. Kan? Dan segala apa yang ada ni, yang wujud yang ada ni, kita buat dalil apa? Di atas berkuasanya Allah. Dan di atas Allah Ta'ala, Tuhan yang bersifat dengan qudrat. Allah Tuhan yang berkuasa. Kan? Yang mana dia dengan sifat berkuasanya lah. Allah Zat, Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrat, yang mengada atau yang menjadikan kita. Yang kita duk belajar tentang ta'alluq sifat kudrat apa tu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Setiap suatu daripada al-mumkinat ini semuanya ditakluki oleh sifat kudrat Allah. Kan? Allah berkuasa menjadikan matahari, bulan, bintang, seluruhlah. Dalilnya dah ada benda ni. Ada tu makna kata boleh buat lah. Kan? Boleh jadikan lah. Kan? Jadikan alam tu dengan sempurna, kejadian alam tu pula. Tu contoh. Contohlah. Kita panggil faedah mata hak bangsa akhirah. Jadi kalau yang tu boleh pahala. Kalau kita tengok alam ni, kejadian alam ni kan, untuk kita jadikan buat dalil wujudnya Allah, esanya Allah, berkuasanya Allah, maka kita sebenarnya telah buat ibadat mata nama dia. Maka boleh pahala. Tu hak kita faedah tu, manfaat tu. Baik. Dan setengah daripadanya, tadi faedah yang bangsa akhirah. Apa di antaranya lagi? Kita berbuat amal, kita ada buat amal taat ibadat kita dengan Allah dengan anggota mata.
ialah melihat akan Quran. Quran tu makna kitab Al-Quran tu. Maksud Quran tu kitab Al-Quran. Kan? Kita tengok tak baca lagi, tak buka lagi. Lepas tu kita buka tengok pula ayat-ayat Al-Quran. Boleh pahala juga. Lepas tu lepas tengok tu pula baca pula. Tu bangsa ibadat mulut kita pula, membaca Al-Quran. Kan? Ni kata tengok saja. Boleh pahala tak? Kita duk melihat akan Al-Quran ni, boleh pahala. Setengah dari ibadat kita. Ibadat-ibadat yang dilakukan oleh anggota mata. Baik, habis tang situ. Sebab tu di antara kita membaca Al-Quran dengan kita melihat mishaf, dengan kita membaca Al-Quran dengan secara menghafaz, yakni di luar semayang lah, lebih afdal kita baca Al-Quran dengan melihat mishaf. Walaupun kita hafal dah ayat Quran tu, kan? Walaupun kita hafal ayat-ayat lazim ke apa ke, ini cerita di luar semayang lah. Dalam semayang tak usah tengok Al-Quran lah, kan? Dah kita dah hafal, dah ingat dah, kan? Baik, jadi mana lebih afdal? Kalau di luar semayang lah, kita tidak semayang, adakah kita baca Al-Quran melalui melihat, kan, membaca tu lebih afdal, atau kita baca Al-Quran dengan hafalan kita? Tak buka Al-Quran, kita hafal tapi kita baca di mulut. Tu maksud dia hafal, kan? Lebih afdal melihat, lebih afdal kita baca Al-Quran dengan kita melihat Al-Quran, sekalipun kita hafal ayat tersebut. Pergi ambil Al-Quran, kan, pergi buka Al-Quran. Sebab tengok Al-Quran tu boleh pahala dah. Kalau kita baca Al-Quran secara hafalan, kita boleh pahala dengan melalui baca Quran. Tapi tak tengok Al-Quran, tak boleh pahala tang melihat Al-Quran tu. Kalau kita baca Quran dengan melihat Al-Quran, dua pahala. Satu pahala kita baca Quran, satu lagi pahala tengok kitab Al-Quran tu. Buka Al-Quran, Quran orang wakaf berlambak, beratus biji, berdebu lah gitu je. Tak ada siapa nak ambil baca pun. Kan? Reti elok-elok mengaji ni. Baik, habis tang situ. Tu contoh, kan, ibadat mata ni. Cerita tajuk mata lagi, tak cerita lagi anggota lain. Dan melihat akan jalan kepada masjid. Kan, nak kena guna mata juga, kan? Kita ni tak terang hati sebab orang buta, pejam mata tak nampak apa dah, kan? Kena guna mata. Jadi keluar dari rumah jalan, kan, mata kita guna mata lah, kan? Tengok jalan, kita duduk jalan tu, kan? Nak pergi tempat kita nak pergi mana? Kita nak pergi masjid, ikutlah. Nak pergi masjid nak buat apa? Nak pergi semayang berjamaah ke, nak pergi dengar orang mengajak ke, nak pergi i'tikaf dalam masjid ke, ikutlah. Maka ia ibadat. Semayang berjamaah ibadat, i'tikaf dalam masjid pun ibadat. Niat i'tikaf. Hak mana tak ingat, hak tak niat i'tikaf lagi niat, rugi. Duduk dalam masjid jam 2 jam, tak ingat nak niat i'tikaf, kan, tak boleh pahala. Rugi dah tu, kan? Ni kita duduk dalam masjid ni i'tikaf dah lah ni, tinggal lagi niat dak ya, kan? Tu tempel ke dinding masjid tang mana tulis suruh niat i'tikaf tu, kan? Niat dalam hati. Takut lupa kita peringat, kan? Dan lain-lain lagi lah. Banyaklah nak buat apa dalam masjid tu, kan? Baik, jadi dari rumah, keluar dari rumah nak pergi masjid tu nak kena guna mata, kan? Duk tengok jalan, kita naik motor, naik kereta, jalan kaki ke, kayuh gerek ke, nak kena guna mata.
Sepanjang kita duk melihat jalan untuk sampai kita ke masjid tadi, oh sebenarnya kita duk sedang berbuat ibadat. Boleh pahala. Ni duk berjalan keluar pergi mana? Adalah nak pergi tengok fanfare sana sikit. Dengar kata ada kumpulan rock mana atau mai. Tak ada faedah benda lagu tu. Cari dosa ya. Jangan duk buat maksiat. Jangan duk buat benda-benda dosa. Baik, itu contoh mudah yang musannif ajak kita bagi ni. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Kita berjalan pergi mana? Aku nak pergi dengar orang mengajar. Ikutlah tempat orang nak tempat pengajian tentang mana tu, ikutlah di rumah ke orang buat pengajian di rumah. Kan kita pun nak pergi rumah sahabat kita, kan, pasal dia panggil guru mengajar, kan, ikutlah mengajar kitab ke, mengajar Al-Quran ke, kan, ikutlah. Ataupun di masjid. Kalau kata di mengaji di masjid ni banyak faedah kita boleh buat, kan, banyak macam jenis ibadat kita boleh buat. Kita boleh mengaji lagi, kan, kita boleh i'tikaf lagi, boleh buat pula saat ni sunat tahiyatul masjid lagi, kan. Banyaklah. Baik, tu contoh. Semua tu kita guna apa? Kita guna mata, keluar daripada rumah, ambil kunci suih motor, suih kereta, start motor ke start kereta ke saat ni, kan. Nak pergi mana tu? Orang tanya, kan, nak pergi masjid, Ustaz. Nak buat apa? Ikutlah, adalah kan, nak buat ibadat lah. Baik, jadi kalau itulah amalan kita, maka kita dah buat ibadat dengan anggota mata nama dia, dan tentulah boleh pahala. Kalau orang tanya boleh pahala tak? Boleh lah, kan. Kita buat ibadat kepada Allah dengan ikhlas hati ni, boleh pahala, kan. Banyak mana banyak lah, kan. Tak usah lorat lah banyak ke sikit, kan. Hak tentunya boleh pahala. Hak tentunya kita bagi buat ibadat. Dah nak buat ibadat hak berat-berat kita penyegan dah, kan. Ni kira hak benda senang. Baik. Kemudian itu contohlah, contoh ibadat hak bangsa mata, kan. Contoh ketaatan yang dilakukan oleh anggota mata kita buat, kan. Banyak lagi lah, kan. Tengok kitab ni pun boleh pahala juga. Kita duk mengaji, duk belajar ilmu, kan. Kemudian ada berkitab, kita buka kitab, tengok, duk baca ilmu-ilmu yang disebut dalam kitab tersebut, boleh juga pahala. Banyaklah contoh-contoh. Kalau pergi Mekah, tengok Kaabah tu boleh pahala pula, kan. Macam-macam lagi. Tu pahala bangsa mata. Habis tang situ. Dan setengah daripada faedahnya, yakni faedah mata yang bangsa dunia pula, kan. Hak ni tak ada salah apa, sampai pasal memang kita nak kena kerja, kan. Ma'isyah kita, kehidupan kita melalui pekerjaan. Baik, maka nak kena guna mata, kan. Jadi faedah, antara faedah mata hak bangsa kerja buat dunia kita ni, ialah melihat perusahaan engkau. Perusahaan tu pekerjaan. Maksud perusahaan ni pekerjaan engkau. Maknanya kita buat kerja, ikutlah apa kerja, kan. Nak kena guna mata, kan. Ada kerja tak kena guna mata, tak apalah, kan. Tapi ada kerja hak kena guna mata, kan. Dia kerja apa? Dia kerja dia nak pergi hantar barang, kan, bawa lori, kan. Tak ada lagi dengar orang buta bawa lori. Tak tahulah kau ada, kan. Jadi nak bawa lori, nak pergi hantar barang lah, kan. Nak kena guna mata,
Kan duk tengok jalan raya tu. Kan main kan tak boleh tengok, buta ke bawa lori ke bawa kereta ke, terjun parit sungguh dah. Kan dah pun duk sondoi pungkok kereta orang. Baik, jadi tu dah faedah dia. Kan untung sangatlah nikmat Tuhan bagi dekat kita boleh melihat ni. Kan tak usah duk tak usah duk kita salah gunalah. Kan bersyukurlah. Syukur kepada Allah banyak-banyak. Kan daripada mula kita lahir sampai ke lah ni kita masih boleh melihat. Kan Allah Ta'ala bagi kita dua mata boleh melihat. Tu pun ada juga tak puas hati, kelabu dah. Kan kelabu pun masih lagi boleh melihat. Kan kalau hak buta tu berat lagi. Kan kemudian apa lagi kegunaan mata? Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dan lagi kegunaan mata ni dapat melepas, yakni menyelamatkan engkau. Itu maksudnya melepas, menyelamatkan akan engkau daripada segala perkara yang menyakiti akan engkau, yang boleh menyebabkan engkau tu kesakitan ataupun disakiti. Kita boleh elak, kita elak. Tengoklah contoh macam mana tu. Segala yang menyakiti tu macam mana? Misalnya seperti jatuh dan berlaga. Tu menyakiti tu. Nak elak kita daripada jatuh. Kita duduk berjalan-jalan, ada lubang ke, ada parit ke, kita bolehlah mengelit. Kita bolehlah mengelak daripada jatuh dalam lubang tu. Kan tu kegunaan mata. Kan kita berjalan nampak lubang. Kita pun mengelak lah. Kan mengelak daripada lubang tersebut ke, daripada parit tadi ni ke, ataupun ada tunggui kayu ke, ada kaca ke, ada paku ke. Tu contoh-contoh lagi. Kan cuba tak nampak lubang, jalan straight terjun lubang. Kan terjun sakit tak? Tentu sakit lah. Kan luka sana luka sini, silap patah pula kaki ke apa ke. Tu mana menyakiti tu. Dan berlaga. Dan contoh perkara yang menyakiti kita ni, contohnya seperti berlaga dengan siapa-siapa lah. Kan berketuh lah, berketuh ke, berlaga dengan sesuatu lah. Kan macam kita naik motor ke, naik kereta ke, kan kena guna mata, tumpu penglihatan kita tu. Jangan duk buat pejam mata pula. Jangan duk buat tengok benda lain. Bawa kereta perlu tengok WhatsApp. Tunduk bala-bala depan tu ada kereta orang. Tu hantam kereta orang tak pasal. Tu contoh. Kegunaan mata. Nikmat Tuhan bagi dekat kita ni banyak. Kan banyak sungguh kegunaan dia. Kan dengan hanya mata tu saja macam-macam kegunaan mata. Kan baik, maka pergunakanlah cara kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita kufur nikmat Tuhan. Jangan duk salah guna mata ni. Jangan duk tengok maksiat. Jangan duk tengok benda mungkar. Jangan duk lihat perkara yang haram kita lihat. Itulah reti dia. Hanilah jalan usaha kita yang pertama. Nak cuci, nak bersihkan hati kita. Kalau duk tengok benda haram kuat sangat, selain daripada berdosa, kotor hati kita. Hitam hati kita. Nak buat ibadat pun tak ada rasa seronok. Hati kita tu sakit. Kan orang yang sakit mana boleh nak rasa kesedapan lagi dah. Kan hati yang sakit bagaimana nak rasa seronok, lazatnya semayang.
lazatnya buat ibadat, tak boleh rasa apa dah. Itu tanda-tanda kita sakit. Salah satu punca kita sakit, batin kita, rohani kita sakit, buat maksiat mata. Punca duk buat maksiat mata. Baik, habis tang situ. Dan bermula mensyukurkan mata itu ialah memelihara daripadanya, daripada mata tersebut. Jadi kita diwajibkan mensyukuri akan Allah. Washkuru lahu, dan hendaklah kamu bersyukur kepadanya, kepada Allah. Maka tanggungjawab kita mesti mensyukuri akan Allah, kan? Orang bersyukur nikmat, kan? Mana kita bersyukur kepada Tuhan empunya nikmat. Bukan kita lihat kepada diri nikmat tu, tapi kita nampak Tuhan yang memberi nikmat tersebut kepada kita, kan? Maka kita bersyukur kepada Allah, yang telah mempernikmatkan kepada aku ni nikmat mata, kan? Aku boleh tengok hak tu, tengok hak ni, kan? Tu, kan? Jangan kita pergi faham maksud syukur nikmat nampak tentang diri nikmat dah. Nampak ke Tuhan yang beri nikmat. Kita nak bersyukur kepada Allah. Dialah Tuhan yang beri nikmat kepada kita. Tu maksud syukur nikmat. Baik. Jadi, dan bermula mensyukurkan mata itu, caranya ialah memelihara daripadanya, daripada mata. Domirnya tu kembali kepada mata. Jadi makna syukur lah itulah, kan? Kita pergunakan nikmat Allah kepada, kan, perkara yang dijadikan nikmat tersebut kerananya. Kerana apa kita dijadikan nikmat tersebut? Kerana suruh buat ibadat kepada Allah. Illa liya'budun, kan? Melainkan kerana apa? Kamu buat ibadat kepada Allah. Setiap apa yang Tuhan jadi pada kita ni bukan hanya mata saja, kan? Baik. Jadi bagaimana cara kita nak mempergunakan mata ni untuk perkara yang dijadikan mata kerana perkara tu? Ialah peliharalah daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Itu baru orang panggil syukur nikmat Tuhan, kan? Mata ni tengok perkara yang Tuhan redha saja, kan? Mata jangan duk tengok, palingkanlah mata dari melihat perkara-perkara yang haram. Itu baru orang panggil syukur nikmat. Kalau kita guna mata kita, contohnya tadi mata, untuk melihat perkara yang haram, orang panggil kufur nikmat, bukan syukur nikmat. Orang panggil kufur nikmat. Baik. Macam mana caranya kita pelihara dari melihat yang haram? Contoh-contoh perkara yang haram. Ni nak habaq ni, kan? Musannif nak habaq dekat kita. Misal contoh yang haram, seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Baik, contoh melihat yang haram. Perkara ni haram kita tengok. Pertama, contoh yang pertama ialah seperti melihat, ni orang lelaki ni, seorang lelaki
dia pi tengok, dia pi melihat akan perempuan yang lain. Nah, dia melihat akan perempuan yang lain. Itu kalau laki-laki tengok perempuan. Begitulah sebaliknya, orang perempuan pula dia pi melihat lelaki yang lain. Tu maksud dia. Nah, baik. Siapa yang lain daripada siapa? Daripada isterinya. Nya tu seorang lelaki. Adapun seorang laki-laki kalau melihat isterinya tak apa, kan? Tengok pilah rambut pun, tengok pilah muka pun, tengok pilah kaki tangan pun. Perempuan tu ialah isteri dia, kan? Halal dilihat, kan? Lagu itulah sebaliknya, isteri melihat suaminya, boleh, tak ada masalah, kan? Dah, itu halal. Ni ceritanya hak duk tengok benda haram ni, kan? Dah, pergi tengok aurat orang perempuan yang haram dilihat, ataupun si perempuan tadi pergi tengok aurat orang laki-laki yang haram dilihat, kan? Tu maksiat mata tu. Nah, kan? Ni bab tajuk mata baru, kan? Duk tengok rambut dia lah, kan? Dia buat teknik rebonde apa pun tak tahu, kan? Rambut ikan mayang sungguh. Kan? Rintin-rintin faedah apa pun tak tahu, kan? Duk tengok rambut kawan tu depan dia, tak boleh. Nah, bukan mahram, bukan bini hang, kan? Hukumnya haram. Kan? Nah, ataupun aurat di anggota yang lain sama juga haram tengok. Nah, betul orang perempuan ni kena tutup aurat, kan? Anggota yang selain dari muka dan juga dua tapak tangan itu qadha'ih kata di luar semayang lah. Muktamad kata seluruh tubuh badan termasuk muka, termasuk dua tapak tangan di luar sembahyang. Dalam semayang aurat orang perempuan ni selain dari muka dan dua tapak tangan, itu aurat dalam semayang. Aurat di luar semayang ada khilaf ulama. Nah, orang perempuan ya yang muktamad jumhur mengatakan seluruh tubuh badan, sekali dengan muka, sekali dengan tangan. Muka juga kena tutup pakai purdah tu, tangan pun kena katuk pakai sarung tangan tu. Tu qaul yang muktamad. Nah, qaul yang dhaif kata tak apalah, aurat orang perempuan di luar sembahyang sama seperti di dalam sembahyang. Tentu gagah sikit ada qaul dhaif ya, kan? Yang mengatakan aurat orang perempuan selain daripada di luar sembahyang, selain daripada muka dan dua tapak tangan. Tapi ingat, itu pendapat yang lemah dalam mazhab kita Syafi'i. Nah, gitulah, kan, hukum hakam dia. Kemudiannya, walaupun muka, walaupun tapak tangan kawan tu, bolehkah kita tengok? Tak boleh tengok kalau tak ada sebab. Nah, bak tengok muka ni, kan, iyalah tak saat ni kita kata tidak aurat, kan? Muka orang perempuan, tapak tangan orang perempuan tadi, tapi tak boleh tengok juga. Jangan tengok. Nah, pasti hukumnya tetap juga haram. Bukan sebab dia tu aurat, tapi boleh menyebabkan berlaku fitnah. Nah, kan, duk tengok segaknya dia ni. Kan, duk tengok muka, yalah muka memang bukan aurat, kan, tapi segak sungguh, kan, hidung mancungnya, pipinya bulat lagu tu, kan, putihnya, kan, timbul fitnah tak? Fitnah ni timbul perasaan teringin, nafsu dengan si perempuan tersebut. Tu fitnah lah tu, kan? Kerana tu pun tak boleh tengok, kan? Sekali timbul fitnah. Kan, segaknya nak pergi dekat dengan dia, tanya nama siapa kan, aku yang melarat sekali lagi. Itu nak suruh elak tu. Nah, baik, ni kan, yang pertamanya mata, kan, punca nombor satu mata melihat ni, kan. Jadi apa perlu kita buat? Jangan tengok,
Kan? Paling tengok tempat lain. Itu wajib tu. Wajib kalau kata di depan kita ke apa, adalah perkara mungkar maksiat perempuan ni tadi ni, kan? Palingkan mata, tengok pergi tengok. Tengok pergi ke tempat lain. Kan? Tak kira lah siapa pun, orang tua ke, alah orang tua ya, serupa je. Tak kira buat sabit hukum ni hanya kena pada orang muda ya. Orang tua tak kena, serupa ya. Ya, serupa anak tak biasa habaq selalulah. Kan? Muda, mu cara orang muda. Tua, cara orang tua. Kan? Sagi pergi kata siapa mau tok dah. Kan? Tok tak apalah, orang muda tak kenal, mu tok wan tu. Takut tok wan tu kenal kat tok tu. Kan? Kira orang muda. Hukum serupa ya, sama ya. Tak ada beza-beza orang muda orang tua dah. Baik. Yang selain daripada isterinya dan sahayanya hamba perempuan. Ini tajuk hamba. Kan? Bagi seorang pengtuk penghulu yang ada seorang hamba perempuan, dia boleh melihat hamba perempuan dia seperti isteri dia. Tak apalah. Dan yang ketiga, dan mahramnya. Kan? Dan perempuan lah yang haram nikah dengan dia. Man haruma nikahuha ala ta'bid tu. Kan? Iaitulah mereka perempuan yang haram atas orang laki-laki ni nak berkahwin bernikah dengan perempuan tersebut selama-lamanya. Itu mahram ala ta'bid. Kan? Kecuali mahram yang tidak ta'bid. Mahram juga, tapi tidak selama-lamanya mahram. Kan? Berqaid. Kan? Pasal kita menikah dengan bini kita ada kak. Kan? Maka kak dia tu jadi kak, orang panggil kak ipak kita ataupun adik ipak kita. Kan? Itu mahram dengan maksud tak boleh berkahwin himpun dua adik-beradik. Tapi dalam bab aurat semua haram lah kau macam orang lain juga. Kan? Tajuk ipak lah, tajuk adik ipak kak ipak ni. Kan? Birah ke apa ke, serupa tu. Itu bukan mahram yang kata boleh tengok lah macam adik-beradik biasa ni. Dah haram serupa tu. Nak salam tangan pun tak boleh. Kalau bersalaman pun batal ayak semayang. Jaga-jaga tajuk ni. Kan? Alah bukan orang lain, sepupu je. Kan? Aduk bersalam, lawan tepuk belakang tu, tampak hang aku tu. Kan? Jadi lagu mana hang? Sepupu. Kan? Sepupu lah, anak kepada adik-beradik kan. Dengan kita sepupu lah jadi anak tu. Kan? Tak boleh, haram serupa tu juga. Pasal halal bernikah. Kan? Walaupun sepupu boleh nikah tak? Boleh. Kan? Hak mahram tu tak boleh menikah dengan dia. Itu pun mahram pun kan ada syarat. Kan? Anggota badan mahram kita yang kita boleh lihat, iaitulah setakat yang boleh tengoknya, jangan anggota di antara pusat dengan lutut. Ada pun anggota antara pusat dengan lutut haram juga kita tengok, walaupun adik kita. Duduk dalam rumah dah pakai helak pendek. Kan? Hak perempuan tu lah. Kan? Duduk lawan pakai helak pendek. Kan? Pakai tengok paha dia. Kan? Abang ni pok sendiri pun. Kan? Anak perempuan dia sekali pun pakai helak pendek tengok paha. Kan? Antara pusat dengan lutut. Tak boleh, haram. Buka tu pun haram, aurat dia tu. Ingatlah tu, ni mata ni. Ni hak penting hari ni. Kan? Hak besar sekali masalah kita hari ni, jaga mata dari tengok benda-benda lagu ni. Kan? Kalau kita boleh kawal jaga mata kita, lama dah berasa jadi wali Allah kita ni. Doa tak makbul. Nak makbul ke mana? Kelak rumah tu dia. Kan? Duk jegi habis-habis. Tengok hak no, tengok hak ni. Kan? Lagu itulah contoh begitulah sebaliknya perempuan dengan lelaki pun serupa. Kan? Ni cerita lelaki-lelaki dengan orang perempuan. Kan? Baik. Itulah cara pelihara mata dari melihat perkara yang haram.
dan seperti melihat akan yang muda belia. Yang kita panggil bahasanya apa? Amrad. Jadi amrad ni ialah kanak-kanak lelaki yang dekat-dekat nak balik, yang hampir balik. Kalau kata umur baliknya 15, kan? Umur lingkungan 13, 14, kan? Itu namanya amrad. Bahasa Melayu kita, terjemahan dia kita panggil muda belia. Hak dekat-dekat nak balik lah. Lagu itulah cerita maksud dia nya. Kan? Jadi haram kita tengok, jangan tengok. Walaupun bukan aurat dia, tengok muka dia pun tak boleh. Kan? Bukan pasal mukanya itu aurat. Sebab penyakit. Penyakit orang-orang umat-umat yang terdahulu tu, hak tak mau menikah dengan orang perempuan tu, kan? Hak nak menikah dengan orang jantan tu, kan? Jantan sama jantan tu, depa cari amrad ni lah. Nak elak dari berlaku maksiat liwat ni, kan? Jangan duk tengok, takut sakit timbul perasaan, sakit takut timbul nafsu, kan? Walaupun laki-laki sama laki-laki pun, kan? Benda duk berlaku, kan? Jadi kalau kata amrad, jangan tengok, buat tak reti gitu sudahlah. Kan? Nak lari dari maksiat. Jadi dia juga dikira sebagai maksiat mata. Kalau tengok amrad ni, serupa tengok perempuan tadi, kan? Tak kira lah, kan? Macam tak sani lah tengok orang perempuan. Tak ada rasa apa pun, tengok saja, ya. Sekali pun tak ada rasa nafsu apa pun, tengok tu maksiat dah. Sekali dia buat qaid, kalau kata naik nafsu baru haram. Kalau tak naik nafsu tak mengapa. Tak ada lagu tu. Sama ada, kan, bangkit nafsu ke tak bangkit nafsu ke, asalkan tengok perkara-perkara tadi, hukumnya haram, kan? Baik. Lepas tu, dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Jadi, kan, kalau sama-sama lelaki yang melihat orang laki-laki, orang yang dilihat itu pun orang laki-laki, yang dihalalkan melihat ialah anggota yang selain daripada anggota yang di antara pusat dengan lutut. Faham tak? Itu boleh tengok. Adapun ni laki-laki sama laki-laki, adapun anggota laki-laki di antara pusat dengan lutut, dia pakai seluar pendek lah, senang cerita lagu tu. Duk main bola tengok seluar pendek, dia pakai seluar pendek, kan? Penontonnya orang laki-laki lah, contoh orang laki-laki dulu, haram tengok. Pasal itu aurat, kan? Walaupun sama-sama orang laki-laki, anggota antara pusat dengan lutut, faham tak? Itu aurat orang laki-laki sama orang laki-laki. Artinya tak boleh dibuka, tak boleh dilihat, kan? Kalau tengok juga hukumnya haram, jadi maksiat mata. Kalau perempuan dengan laki-laki, kalau perempuan lah, kan, melihat laki-laki, aurat orang laki-laki di hadapan perempuan yang bukan isteri dia, hamba dia, mahram dia tadi, ialah seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan. Maknanya orang laki-laki, aurat dia di hadapan perempuan yang ajnabiyah tadi tu, seluruh tubuh badan. Walaupun dia pakai kain pelikat tutup anggota antara pusat dengan lutut, tapi baju tak pakai, tak boleh. Tu maksud dia. Kena pakai baju tutup. Rambut tak apalah, bukan aurat. Seluruh badan tu badan lah, kan? Lagi pas tutup rambut pakai tudung habis, dah juga bukan lagu tu maksud dia. Jadi qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, aurat orang lelaki di hadapan orang perempuan yang ajnabiyah tadi ialah seluruh tubuh badan.
termasuklah hak anggota antara pusat dengan lutut, tentu dah tu kan. Ni badan apa semua, betih semua kena katuk. Dah. Tapi cumanya adalah satu qaul dhaif. Satu qaul dhaif dalam mazhab kita Asy-Syafi'i yang mengatakan aurat orang lelaki yang di hadapan wanita yang ajnabiyah tadi ialah cuma anggota di antara pusat dengan lutut. Maknanya badan, tubuh badan orang lelaki tu tidak aurat. Tak pakai baju pun tak apa. Tapi itu pendapat dhaif lah. Qaul dhaif lah tu. Dah, qaul yang mutamad tak boleh juga. Kan? Kalau orang tu buka, kan? Dah, maka macam orang perempuan tak salah. Boleh ke nak tengok? Tak, jawabnya tak boleh tengok. Cerita itu jadi aurat. Dah, haram tengok. Laki-laki sama laki-laki, kan? Laki-laki sama-sama perempuan, perempuan sama perempuan, sama aurat orang laki-laki dengan orang laki-laki. Anggota di antara pusat dengan lutut. Mahram sama mahram serupa juga. Mahram, ingatlah, pak dengan anak ke, adik-beradik ke, anggota auratnya anggota di antara pusat dengan lutut. Gitulah, itu aurat antara mahram sama mahram, anggota di antara pusat dengan lutut. Hak lain-lain tidak jadi aurat. Lepas tu aurat orang perempuan Islam, dia dapat orang perempuan kafir boleh buka rambut? Tak boleh. Tunjuk rambut orang perempuan kepada orang perempuan yang kafir. Nak pergi salon mana-mana, Cina mana tak, kan? Cina kedai potong rambut mana pun tak tahu, kan? Nak buka rambut suruh dia pakai rat, tak boleh. Walaupun perempuan sama perempuan sekalipun, haram. Itu Islam dengan orang kafir. Dia ada hukum hakam dia lah. Itu kena mengaji lain lah, kan? Banyak dia punya huraian dia. Baik. Jadi katanya lagi al-musannif, maka lazimkan olehmu. Lazim ni maknanya wajib. Maka lazimkan, wajiblah olehmu akan memelihara mata engkau, yakni daripada melihat suatu yang haram. Pelihara, jaga mata dari melihat akan suatu perkara yang haram. Wajib. Ni orang panggil darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Nak dulu hak mana? Nak dahulu masalih, maslahah ke? Nak mendahulukan kerosakan? Dahulukan kerosakan. Maknanya darul mafasid muqaddam. Bermula kita meninggalkan kerosakan. Jangan duk buat benda yang boleh merosakkan kita. Itu terlebih dahulu kita dahulukan. Ni buat benda haram ni kerosakan ni. Melakukan maksiat ni benda kerosakan. Maka dahulukan, pelihara anggota kita daripada buat benda-benda maksiat. Masalihnya tu kita buat taat, buat kerja ibadat, kan, dengan anggota mata. Antara dua tadi, nak utama hak mana? Utama tinggal maksiat. Dia begini je tentang syurga neraka dah. Tentang syurga neraka. Orang yang buat ibadat, orang yang beramal soleh, kan, boleh masuk syurga tak? Memang masuk syurga, kan. Dan orang yang buat maksiat memang masuk neraka, kan. Itulah janjian Allahnya. Okey, kita faham dah. Sekarang dia ni buat amal ibadat, dia ni buat amal ibadat, buat, tapi celah di samping tu pula dia buat maksiat. Ni kebiasaan kita, kan. Semayang, kan, tapi duk mengata orang nombor satu, duk mumpat ke apa ke, contohlah. Jadi, kan, sama ada syurga atau neraka terhenti di atas keampunan Allah. Esok kita di akhirat, esoklah ditimbang amalan soleh kita, ditimbang segala amalan jahat kita, kan. Katalah berat amalan maksiat,
berat amalan maksiat, kan, dan kita tak dapat keampunan daripada Allah di akhirat esok tu. Walaupun kita ada amalan soleh, tapi sebab ditimbang-timbang banyak amalan maksiat daripada amalan soleh kita, maka akibatnya terjun neraka. Akibat dia terjun neraka. Kalau berat amalan soleh tak apa. Sebab tu nak utama mana? Tinggal dulu hak maksiat ni. Bukan maksud tak sembahyang. Keutamaan kita. Benda yang kita nak utamakan dulu. Kan? Jangan buat maksiat. Sebab kalau buat ibadat di samping tu ada maksiat, susah. Syurga neraka tak tentu lagi. Tapi kalau buat ibadat tak ada maksiat, tentu dah syurga. Kan? Itu maksud dia. Tu dia dah kaedah lagu tu ulama bahas. Baik, hati yang musnah pun duk berat benda maksiat ni. Jagalah mata, contoh kan, mata kita. Jangan duk buat benda mungkar. Jangan duk buat benda haram. Kan? Bukan maksud tinggal ibadat dah, ibadat buat. Ni ibadat pun buat, mengumpat pun mengumpat. Fitnah orang pun kuat, cakap mohong pun kuat. Susah. Kan? Akhirnya esok akan diadili sungguh-sungguh. Kan? Timbang hak mana berat. Kalau berat amalan soleh, lega banyak. Kan? Kalau kata timbang-timbang, ringan amalan soleh kita, berat dosa maksiat kita, yang tu susah. Kan? Tu nak buang dosa, buat, jangan buat. Hidup kita ni hanya taat kepada Allah ya. Tak usah duk fikir nak buat maksiat tu, maksiat ni. Tergerak hati, jangan duk turut. Tergerak tak apa lagi, jangan duk turut hak gerak hati tu. Duk bangkitkan kita, dia gerak kita, dia terbangkit rasa nak buat maksiat tu. Jangan. Tahan, sabar, tahan diri dari buat benda haram. Kan, kalau nak tengok benda maksiat tadi, geram nak tengok kan, tak usah, paling muka, paling tengok kot lain. Tak usah nak puasa rugi lah, tak tengok, tak ada lah benda tu. Kalau puasa rugi tak tengok, dia akan tengok masa lagi. Kan, yang tu payah kita ni. Kan, tang tu pun susah nak jaga dah. Kan, lepas tu nak beramal hak rumit-rumit, hak dalam amalan tu lagi. Kan, hak benda ni pun tak boleh lepas lagi. Kan, macam mana kita nak buat ibadat yang dalam-dalam, hak payah-payah tu. Baik, pasal syaratnya ni, mata dulu, jaga mata. Tu anggota pertama kita. Baiklah, firman, kerana firman Allah Ta'ala, firman Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Di bawah tu nombor 1 Suratul Nur ayat raqam yang ke-40. Mana ayat muka surat 30 terdapat dalam surah An-Nur. Balik rumah pergi cek tengok betul tak musnah kata ni kan. Baik, tak betul baiki. Nombor silap ke, surah silap ke, baiki balik. Kan ayat Quran tu tak silap dah. Retinya tengoklah reti ayat firman Allah ni berkaitan dengan mata. Tajuk mata, ayat dalil pun semua berkenaan dengan mata. Artinya, arti firman Allah, bersabda olehmu hai Rasulullah. Allah Ta'ala khitab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, qul tu mana bersabdalah olehmu ataupun katakanlah olehmu wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Siapa dia sekarang? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuju ke Nabi kita, suruh kata sampai kepada kita. Ni yang kata tabligh ni kan. Hak kata antara sifat yang wajib bagi diri Rasul Allah, iaitulah tabligh, menyampaikan kan apa perkara yang disuruh, yang diperintah oleh Allah kan kepada Rasulullah.
dan supaya disampaikan kepada kita ataupun kepada umatnya, pasti nescaya Rasulullah akan sampaikan kepada kita umat dia. Tak ada sembunyi-sembunyi ya. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala suruh perintah Rasul, suruh sampaikan kepada kita, maka baginda Rasul pun sampaikanlah kepada kita. Baik, jadi kata apa? Kata itu kepada siapa? Bagi sekalian yang beriman. Suruh sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Berkenaan tentang suruh pejamkan mata, jangan duk tengok benda haram ni lah, kan? Pasal apa tuju kepada orang yang beriman saja? Awak orang beriman saja ke ada kira syurga neraka? Orang kafir atas dunia ni boleh tengoklah benda haram? Tak, serupa tu je. Sama ada beriman, sama ada tidak beriman, kan? Serupa tu juga haram melihat akan aurat orang yang haram dia tengok. Tak kira lah dia beriman atau tidak. Jadi ayat ni nak cerita tentang suruh pejamkan mata, jangan duk tengok benda haram, kan? Tapi dituju kepada orang yang beriman. Takut bisa salah faham, orang yang tak beriman mereka boleh buat maksiat mata ke? Bolehkah orang kafir tengok benda-benda haram ni? Tak boleh, serupa tu juga. Tapi awak tuju kepada orang yang beriman saja, kerana hanya orang beriman saja yang akan mengambil manfaat daripada firman-firman Allah. Kita beriman dengan Allah. Kita mengaku Allah tu Tuhan. Kita setuju dengan apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Tu orang yang beriman. Kita akur. Sekiranya Allah Ta'ala perintah kita jangan, kan, larang kita lah jangan buat satu perkara, Tuhan kata jangan tengok. Kita yang beriman akan patuh, akan taat. Tak tengok, ia akan mengambil faedah, manfaat daripada firman Allah. Kita orang yang beriman. Orang kafir dia tak beriman dengan Allah. Kata Allah Ta'ala perintah suruh semayang, mereka takkan semayang, kan? Kalau dilarang mereka jangan duk tengok benda haram, mereka tengok. Mereka tak beriman dengan Tuhan, mereka tak mengaku Allah tu Tuhan. Maka apa perintah Allah yang mereka nak turut pasal apa? Tu orang kafir. Kita tuju ke orang yang beriman. Kita orang yang beriman ni tentu, kan, apabila Allah Ta'ala tegah larang jangan tengok benda haram, kita takkan tengok, takut dengan Tuhan. Tu khitab tuju kepada orang yang beriman, tidak kepada orang yang kafir. Baiklah, jadi wahai, katalah, sabdakan olehmu kepada sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Tu barang. Suruh habaq kepada kita umat, suruh apa? Suruh pejamkan mata. Pejamkan mata daripada apa? Daripada melihat perkara-perkara lah yang kita tidak harus melihatnya. Tadilah, kalau laki-laki tidak harus dia melihat perempuan yang selain dari isteri dia, yang selain dari sahayanya, yang selain daripada mahramnya tadi. Itulah maksud dia. Jadi artinya apa? Masuk pejam tu pula. Pejam sungguh. Lintas depan kita, pejam, jangan tengok, pejam terus mata. Kan? Ataupun maksud lain, maksud pejam tu jangan melihat. Kan? Maksud pejam tu jangan melihat akan perempuan yang haram kita lihat, kan? Itulah sebaliknya bagi orang perempuan pun jangan melihat akan orang lelaki yang haram dia lihat. Cara dia tak lihat tu sama ada pejamkan mata ke, paling kepala pergi tengok part lain ke, kan? Lintas depan kita langut kepala tengok buah nyok atas pokok tu ke, kan? Ikutlah. Tengok buah nyok tak apa, tengok burung terbang tak apa. Itu tak ada larangan.
Tengoklah, tengok puas-puas pun. Kan? Hak tak bagi tengok hak ni ya, hak kita duk mengaji ni. Nah, kalau laki-laki haram tengok perempuan yang bukan yang tadilah selain dari 3 orang tadi. Kalau kata perempuan haram tengok laki-laki kecuali suami dia. Adapun kalau hamba laki-laki, tok penghulu perempuan tak boleh tengok juga aurat hamba laki-laki dia. Ataupun mahram tadi tak apalah. Itu pun tengoklah batas sama-sama mahram, aurat itu tadi anak abang dah kan. Setara mana. Nah. Baik. Lepas tu sambung lagi firman Allah. Artinya lagi, nescaya memejam oleh mereka itu. Nah, mereka itu mana tu tadi? Nah, orang yang beriman, sekalian yang beriman tadi. Memejam akan segala mata mereka itu. Nah, nescaya Allah Ta'ala terangkan kepada kita, sekiranya kita ni orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, apabila datang saja, kalau kata perintah satu perkara suruh buat, tentu orang yang beriman akan buat. Kalau ada datang larangan dari buat sesuatu, tentu orang yang beriman ni akan meninggalkan, akan tinggal, tak buat perkara yang dilarang, yang ditegah tadi ni. Itu sifat orang yang beriman. Kan? Dia mengaku Allah tu Tuhan. Dia akan turut segala perintah larangan Allah. Ni itu yang satu tuju kepada yang beriman. Sebab hanya orang yang beriman saja yang akan mengambil faedah daripada firman Allah. Orang kafir tak akan mengambil faedah. Mereka tak nak peduli kan, lagi duk larang, lagi duk buat. Tu orang sifat orang kafir. Kan, kalau ada datang suruhan pun mereka takkan turut, mereka takkan buat. Tu sifat orang kafir. Sifat orang beriman bukan lagu tu. Dah kita mengaku Allah Tuhan, taatlah kepada Tuhan kita. Akurlah, tunduklah. Contoh perkara yang Allah Ta'ala larang kita ni, mata kita Tuhan larang daripada tengok benda haram, tengok benda maksiat. Maka kitanya pula tanggungjawab kita apa? Tentu kita akan tahan mata kita. Mesti kita pelihara mata kita, tak tengok perkara-perkara yang haram. Tu baru taat. Baru datang perkataan taat, patuh, akur, menjunjung, menurut. Itu taat. Bahasa Arabnya taat. Bahasa Melayu kita hak tu erti dia. Kalau tidak, tak ada istilah taat kita kepada Allah. Hak kata ati Allah tu wa ati'ur Rasul sampai habis ayat tu tak ada lagi. Hak Tuhan suruh, tak mau buat. Hak Tuhan larang, hak tu pula kita nak buatnya. Tak ada istilah taat kita dengan Allah, dengan Rasul lagi. Tak jadi lagi lah orang yang betul-betul soleh. Masih lagi duk buat, ataupun kita panggil kita tu namanya fasik. Orang ada buat maksiat ni fasik. Jahat lah, tu makna fasik, orang jahat. Bukan orang baik. Orang baik ni orang yang taat. Orang jahat ni orang tak taat kepada Allah. Tu reti dia, nak faham bagi mudah je tu. Lepas tu sambung lagi firman Allah lagi. Artinya dan suruh olehmu akan mereka itu, olehmu wahai Rasulullah, akan mereka itu tadilah sekalian yang beriman, dengan memelihara faraj mereka itu, yakni kemaluan mereka. Tadi jaga mata, suruh kita pelihara mata kita. Satu lagi, ini yang kedua, Allah perintah kita, Rasulullah sampaikan kepada kita, suruhlah kita lah, maksud dia pelihara kemaluan kita. Jangan berzina, jangan berliwat, jangan buat sebarang maksiat daripada anggota kemaluan kita. Baik. Jadi kata al-musannifnya, jangan duk buat rasa biasa. Jangan sampai tangga tu. Jangan sampai tangga berzina ni biasa aja. Kan? Jangan sampai kita tangga tu dah.
Sampai tangga tu memang kita cukup jahat, memang cukup tak dengar kata, memang cukup jauh kita dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai peringkat kita berasa maksiat yang kita buat ni tak ada apa, biasa kan. Dia buat benda mungkar ni jadi perkara biasa kan. Ikutlah benda mungkar apa yang kita buat, contohnya berzina. Sebab ada di antaranya kan, dah jadi zina ni jadi kebiasaan dah pula dah. Biasa nak berzina, masa mana dia berzina kan, jantannya, tinanya serupa kan. Jadi hari ni lagu tu berlaku hari ni kan. Bukan kata sekali buat lepas tu menyesal taubat tak mau buat dah buat nak buat lagi, dah buat nak buat lagi, akhir jadi biasa. Takut dengan Tuhan langsung tak ada ni. Orang muda cara orang muda, orang tua pun cara orang tua kan. Maksiat zina ni salah satu dosa besar kan, dari senarai dosa-dosa besar iaitulah berzina. Baik, jadi Allah Ta'ala perintah kita semua yang beriman, baik laki-laki baik perempuan, jagalah, peliharalah kemaluan kita, jagalah nafsu kita, tahanlah diri dari melakukan zina, maksiat zina ke, maksiat liwat ke, jaga, tahan, elakkan, jangan dekatkan pun dengan pelakuan zina. Wala taqrabuz zina kan, jangan buat zina. Apa yang boleh mendekatkan kita kepada zina pun kita elakkan, kita jauhkan diri kita. Tu maksud dia. Kalau yang dah berzina, bertaubatlah kan, bertaubat nasuhalah kan, berjanjilah, ikrarlah, buat aku janji dengan Tuhan tak mau buat dah kan, menyesal sungguh-sungguh, taubat biar nasuhalah kan, jangan taubat main-main gitu. Baik, nescaya memelihara mereka itu sekalian yang beriman akan sekalian akan segala faraj mereka itu daripada pelihara, daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dengan dia itu kembali kepada segala faraj. Bagi orang yang beriman, apabila datang larangan daripada Allah, dia takut, dia akan timbul perasaan takut dalam hati, tak beranilah aku nak buat. Tu orang yang beriman, kata yang mengambil faedah, dia akan mengambil manfaat daripada wahyu firman Allah kan. Orang yang tak beriman tak ada rasa apa, buat tak kerti tak ada ambil berat pun, rasa takut dengan Tuhan tak ada kita ni kan. Sebab itu kalau kata orang yang betul-betul benar-benar ada perasaan takut dalam hati kepada Allah kan, apabila contohlah disebutkan satu larangan, kita tak berani nak buat benda hak Tuhan larang tu, kita tak beranilah, takutlah nak buat, takut dengan Allah Ta'ala, takut kemurkaan Allah. Tu kalau kata satu perintah Allah kan, tak beranilah nak tinggal, kena buat, tak buat tak boleh. Contoh macam semayang kan, sehari semalam 5 waktu ni, tak boleh lah, tak mayang, kena semayang lah kan. Tak ada nak ambil lewat, tak ada nak ambil mudah kan, tak berani nak tinggal. Kalau benda wajib tak berani nak tinggal, kalau benda yang haram tak berani nak buat, tentu kita akan tinggal. Tu sifat orang beriman. Tengoklah kan, sungguh benarkah kita ni beriman dengan Allah kan. Perasaan tu kan, perasaan orang yang beriman tu ada dalam diri kita kan. Perasaan ni apa yang dirasa oleh orang yang beriman kepada Allah ni, ada perasaan tu dalam diri kita kan. Kata tak apa-apa dengar pilah satu Al-Quran pun, baca pilah banyak mana ayat Quran pun, umpama masuk ayat curah ayat atas daun keladi tu, tak ada lekat sikit pun, tak maulah lagu tu kan, tak berfaedah kan. Tu bukan sifat orang beriman tu. Takut jadi sifat orang kafir lah kan. Baik, dan yang demikian
yakni memeliharakan itu ialah lebih baik bagi mereka itu, yakni sekalian yang beriman. Sikit lagi kita perhabis ayat Al-Quran ni. Jam tu tak tahu berapa dah. Sejam lah kot. Sampai dah. Tak apa. Sikit lagi perhabis terjemahan ayat Al-Quran ni. Jadi sambungannya lagi, zalika azka lahum tu. Dan bermula yang demikian. Apa dia yang demikian? Yakni memelihara itu. Pertama, memelihara mata. Yang kedua, memelihara faraj. Situ musyaru ilaih zalika tu. Jadi memelihara ni ialah lebih baik bagi mereka itu. Kita lah sekalian yang beriman, benda yang terbaik itulah yang kita buat. Apa yang terbaik kepada kita dunia akhirat ni, jangan dah buat maksiat lah. Itulah bahasa mudah je kan. Kalau mata, jangan nak tengok, pejam mata. Kalau bawa kereta tak upaya nak pejam lah. Tak lagi jadi kod lain pula kan. Maksudnya jangan tumpu. Kau tak dapat nak elok, lintas depan mata, kita pula tak dapat nak elok, jangan tumpu duk tengok dia. Yang tu haram tu. Walaupun lintas depan kita, tapi kita tak melihat dia. Ada, kita boleh buat. Dia lintas buat tak tengok dia. Tengok, tapi tak tumpu perhati kat dia. Jalan, tengok jalan raya. Ya, walaupun berdepan dengan kita. Tak apa yang kita tengok jalan raya. Bawa kereta kan. Ni bawa kereta, lintas depan tengok dia. Yang tu nak haram tu. Tu jadi maksiat mata. Tumpuan tu. Mata kita tumpu melihat ke dia tu. Jangan duk tengok, tumpu ke dia. Walaupun kebetulan kita pun berdepan dengan dia. Nampak lagu kita tengok dia? Tak. Kita tengok lain. Tengok jalan raya, tengok lampu merah, lampu hijau tu. Tu contoh dia. Baik. Bahawasanya Allah Ta'ala ialah sangat mengetahui akan batin. Batin itu yang tersembunyi di dalam hati. Itu maksudnya batin sekarang. Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin, yakni akan yang tersembunyi di dalam hati, yang mengerjakan mereka itu sekalian yang beriman akan dia. Yang tu domir dia tu kembali kepada dia. Semacam dengan zahirnya mengetahui tadi, samalah seperti Allah juga amat mengetahui akan segala zahirnya tu, yang mengerjakan mereka itu akan dia. Jadi domir dia tu kembali ke mana? Domir dia tu bukan kembali kepada yang tu sifat kepada seorang. Yang mengerjakan batin, barang yang mengerjakan mereka itu akan dia akan yang domir dia kembali ke yang. Begitulah zahirnya, domir zahirnya kembali ke tu, yang mengerjakan mereka itu akan dia. Maknanya ginilah, apa yang tersembunyi dalam hati kita, semuanya Allah Ta'ala tahu. Tak ada tersembunyi pun. Sama seperti Allah Ta'ala maha mengetahui zahir luaran kita kan. Seperti itulah dalaman kita pun Allah tahu. Hak kita duk sembunyi tu, hak orang tak nampak tu, hak orang tak tahu, hak duk terlintas hati kita tu, Allah maha mengetahui. Terus duk sembunyi dengan Tuhan lah kan. Benda baik, benda jahat, hak kita sembunyi dalam hati kita, semua Tuhan tahu. Adakah kita ni orang baik? Adakah kita ni menyembunyikan kejahatan kita atau menyembunyikan kebaikan kita? Maha tahulah. Semua ada balasan daripada Allah kan. Yang baik Tuhan balas dengan pahala kan. Yang buruk jawabnya neraka lah kan. Dosa neraka lah jawabnya. Baiklah, kita berhenti setakat dulu insya-Allah lah. Cuti lepas ni 2 minggu, lepas tu tengok lagu mana. Baik, jadi kita berhenti pada kata mana ni? Kita berhenti pada maka membalas ia akan mereka. Tak habis lagi tu ayat ni. Sikit lagi. Maka membalas ia Allah
akan mereka itu tu, nah, yang apa tadi, yang mengerjakan mereka itu akan dia tu membalas atasnya, atas suatu perkara, nah, yang mengerjakan mereka itu akan dia. Perkara baik kita buat, Tuhan balas dengan baik, kan? Dibalaskan dengan ajrahum bighairi hisab. Ayat Quran cerita, siapa bersobat, Tuhan balaskan pahala, disempurnakan pahala dia, sobat dia tadi, dengan pahala balasan yang tak terkira lah, yang tak terkira banyaknya. Contoh kalau sobat lah, kan, banyak lagi lah amalan-amalan baik lah. Lagu itulah sebaliknya, benda maksiat balasannya neraka lah. Gitu janji Allahnya. Baik, kita berhentilah setakat tu. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berehat 15-20 minit lah.